Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita jumpa sekali lagi di page Wan Alwi Data Wizard, di Instagram Wan Alwi Data Wizard, di TikTok Wan Alwi Data Wizard, dan juga kita akan terus bersama di page Nadi Duit di Facebook. Mudah-mudahan kita berbicara pada kali ini berkaitan dengan strategi sumber manusia. Ini dah masuk yang ke-19, dalam kuartal 4 yang keempat dalam persoalan 50 persoalan yang perlu dijawab oleh majikan dan juga oleh HR managers yang terlibat dalam dunia pembangunan sumber manusia. Bagaimana kita nak membangunkan manusia dalam organisasi kita, kan? Kita dah ada 27 soalan yang kita bicara seperti ini, kan? Ingat, entar lagi kita bicara tentang berkaitan dengan top performance, kita berkaitan dengan right employee, kan? Macam kita sambung pada yang soalan yang 28. Soalan 28 adalah, adakah dalam syarikat kita ketika kita memilih right employee yang kita nak, yang sepadan dengan jawatan dan juga attitude, akhlak, budaya, cara berfikir yang serasi dengan apa yang kita mahu dalam syarikat, adakah kita melaksanakan psychometric test, test berkaitan dengan psikologi mereka lah, berkaitan dengan emosi mereka, berkaitan dengan cara mereka berfikir, cara mereka membuat komunikasi dengan rakan-rakan, cara mereka berinteraksi dalam teamwork, cara mereka menyelesaikan masalah, cara mereka memusnahkan stres. Banyak test-test yang kita boleh buat, di mana test tersebut akan memberikan gambaran kepada kita apakah attitude, perangai employee yang kita nak ambil ini, adakah mereka sesuai dengan kita, adakah mereka ada bakat-bakat yang memang kita perlukan, yang boleh kita kembangkan dalam syarikat kita untuk kita menjadi lebih maju. Itu yang soalan 28. Soalan 29 adalah kita bertanya pada diri kita sebagai orang yang berada dalam dunia HR department, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia ataupun majikan ini, adalah apabila top performance yang meninggalkan syarikat kita, orang-orang yang berprestasi tinggi meninggalkan syarikat kita, kenapa? Apa sebabnya? Kita nak tahu sebabnya. Jika ada kelemahan-kelemahan, kita perlu baiki. Jika ada sesuatu yang kita perlu perteguhkan, kita akan perteguhkan. Sebab apa? Setiap top performer ni dia ada sebab-sebab dia. Mungkin ada sebab-sebab lain yang kita tahu kita tidak boleh membantulah dari sudut itu, kan? Itu soalan 29. Soalan yang ke-30 adalah, apabila top performance ini, orang yang berprestasi tinggi, meninggalkan syarikat kita, adakah sebab-sebab yang mereka nyatakan itu sama dengan sebab-sebab yang dinyatakan oleh average performance, orang yang berprestasi sederhana? Kalau lebih kurang sama, maknanya ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam syarikat kita. Mungkin berkaitan dengan environment, mungkin berkaitan dengan emosi, tekanan kerja, kan? Kalau berkaitan dengan sudut gaji, itu kita tengoklah kekuatan syarikat, boleh tak syarikat untuk memenuhi apa yang mereka minta lah. Itu soalan 29. Soalan yang ke-30 adalah, itu soalan yang ke-30. Soalan yang ke-31 adalah, apabila top performer ini meninggalkan syarikat kita, dia nak pergi ke syarikat mana? Bagi contoh, kalau kita berada dalam syarikat kecil, kita fahamlah kalau setengah top performer, apabila mereka berhenti syarikat kita, mereka akan pergi syarikat yang lebih besar. Itu menjadikan satu kebiasaan lah. Sebab apa? Kita faham kekuatan kita dari sudut membayar gaji, benefit pada mereka, kan? Tetapi biasanya syarikat kecil dia akan puas hati apabila boleh mendidik manusia. Last sekali manusia itu dia ambil oleh syarikat-syarikat yang besar, kan? Kalau untung syarikat besar ni, kan, dia mengambil orang-orang yang telah pun dididik oleh syarikat-syarikat lain, dan mereka hanya memajukan syarikat mereka, kan? Sebab apa? Mereka ada dana yang besar untuk membayar gaji, benefit, menyediakan ruang kerja yang lebih sesuai dengan top performance itu sendirilah. Sebab top performance biasa orang yang ada kemahiran, ada ilmu, ada attitude yang bagus, kan? Okey, itu yang ke-31. Yang 32 adalah, kita juga kena bertanya kepada diri kita ataupun bagi orang yang terlibat dalam HR ini adalah, jika sekiranya company employee, right employee ataupun top performer employee meninggalkan syarikat kita, apakah risk yang akan berlaku pada syarikat? Itu kita kena check jugalah. Sebab apa? Ada setengah-setengah pekerja, apa mereka berhenti dengan ilmu dan kemahiran yang ada pada diri mereka lah. Mungkin pekerja yang handle satu kerja dia je yang handle. Kalau dia berhenti, maknanya dia akan menyebabkan banyak benda-benda yang tidak boleh diuruskan. Sebab itulah perlunya ada SOP, perlunya ada job description, perlunya ada dokumentasi yang ditinggalkan, supaya apabila seorang itu bekerja itu berhenti, dia berhenti dengan dokumen-dokumen yang telah dia tinggalkan, tugas-tugasan dia, atur cara tugasan, cara dia menyelesaikan masalah sebagainya yang didokumentkan. Di mana kalau orang lain itu ambil balik tugas itu, dia baca balik, dia terus boleh mengambil pengalaman apa yang telah berlaku. Itu pun kadang-kadang kita terlupa, kan? Bagi syarikat-syarikat kecil memang kita faham, kadang-kadang terlupa untuk
untuk membuat dokumentasi pada setiap gerak kerja. Kalau tidak, dia akan bila dia berhenti, kerja itu berhenti, dia akan menyebabkan kelang kabut sekejap apa yang berlaku dalam operasi kan. Itu kita kena ambil perhatian lah sebagai majikan terutama majikan yang kecil-kecil, sebab kita terlalu menumpu kepada operasi sale marketing, kita terlupa dengan bahagian-bahagian dokumentasi. Itu yang ke-32. Yang 33 adalah adakah syarikat ini mampu untuk retain employee yang mahu berhenti, ataupun kita ada counter offer kalau kita membayar employee itu lebih. Adakah employee itu dia berhenti dengan kita sebab dia rasa bahawa kita bagi gaji mereka kecil, mereka nak lebih, kalau dah lebih mereka tak berhenti, ataupun dia memang ada cerita lain. Itu pun kena kita check lah. Kalau kita boleh counter, kita counter. Kalau tak boleh counter, kita paksa let go lah. Itu dah adat dalam berniaga kan. Okey, yang 34 adalah adakah kita juga kena berfikir, adakah apabila kita membayar gaji lebih kepada pekerja, meningkatkan compensation seperti mana yang mereka minta sebagainya, adakah dia akan menyebabkan profit syarikat akan naik? Maknanya apabila profit syarikat naik, jualan syarikat akan naik atau tidak? Ini pun kita fikirkan juga. Ada bahagian-bahagian yang memang semakin tinggi bayaran, semakin banyak duit yang mereka bawa masuk. Contohnya bahagian sales, bahagian marketing kan, bahagian operasi ni dia akan menguruskan kalau order-order macam mana performa yang diuruskan. Tapi ada bahagian-bahagian macam HR, bahagian admin, bahagian berkaitan dengan kewangan, perakaunan, dia tidak melibatkan duit yang masuk, tapi dia melibatkan company itu berjalan dengan lancar. Adakah itu juga perlu diambil kira? Adakah apabila gabungan di antara itu boleh menyebabkan profit syarikat naik apabila kita membayar gaji lebih pada pekerja-pekerja yang berada di bahagian-bahagian tersebut? Itu pun kita kena fikirkan juga bersamalah bagi syarikat yang berada syarikat kecil kan. Itu yang soalan 34. Soalan 35 adalah adakah produktiviti pengeluaran berkaitan dengan operasi ini akan meningkat jika sekiranya kita bayar pekerja itu lebih. Itu pun kita kena maknanya fikir bersamalah. Di bahagian operasi kan, ada apa apabila kita bayar orang tu lebih, maka dia akan bekerja dengan lebih lagi, lebih tekun lagi, lebih pantas lagi bekerja, yang akhirnya akan menyebabkan produktiviti kita meningkat. Pun kita fikirkan bersama juga. Okey, yang seterusnya yang 36. Bagaimana kita nak measure, nak menilai, nak membuat taksiran tentang efektifnya pembayaran ini berkaitan versus dia dengan productivity, versus dengan retention, versus dengan profitability. Maknanya apabila kita bayar lebih ni, ada tak kita akan buat kajian efektifnya apabila bayar lebih akan menyebabkan productivity kita naik, pekerja akan lama duduk dengan kita, dan juga akan menyebabkan profit syarikat juga akan naik. Itu kena tengok juga. So kena main lah imbang tara tu. Yang paling penting yang kita tengok soalan ini daripada 38 hingga 36 ini mengajak kita untuk membuat analisa, sebenarnya analisis kepada tahap pekerja kita dan juga tahap benefit yang dapat pada syarikat. Bayar je lebih, apa dapat pada syarikat profit dia daripada mengekalkan pekerja-pekerja yang top performance ini, dan juga dari sudut productivity meningkat ataupun tidak. Okey, soalan yang ke-37 pula, berapakah percentage employee yang perlu kita bayar untuk kita meningkatkan performa bagi syarikat kan? Berapakah percentage employee, berapakah peratus peningkatan gaji setiap pekerja kita untuk kita memastikan bahawa performa syarikat juga meningkat kan? Dan juga apakah percentage yang kita bagi kepada pekerja kita, dia adakah akan menjadikan risiko juga pada company berkaitan dengan pekerja-pekerja tersebut lah. Maknanya apabila kita bayar gaji pekerja itu lebih meningkat, apakah risiko-risiko yang berlaku pada syarikat yang perlu syarikat ambil tanggungjawab? Itu pun kena dipikirkan bersama. Yang ke-38 adalah adakah traditional salary, pembayaran gaji yang ikut yang biasa-biasa ni kan, bahasa gaji naik mengikut tahunan, gaji naik mengikut berapa lama orang itu bekerja kan, tradisi punya salary ni akan menyebabkan membantu meningkatkan produktiviti syarikat dan juga produktiviti pada pekerja tersebut. Ataupun perubahan-perubahan generasi ini akan menyebabkan cara pembayaran juga berbeza kan, sebab apa? Mungkin generasi Z lain cara kita menilai gaji mereka, dan adakah gaji itu akan memberikan orang kata kekuatan pada mereka, sebab generasi Z ni generasi yang mencari security kan. Kerana generasi Y
Generasi Y ni generasi yang orang kata apa, dia mencari macam kemewahan, dia mencari pendapatan-pendapatan lebih untuk membina ekonomi yang lebih bagus kan. Adakah dengan konsep bayar gaji macam biasa ni akan sama, ataupun generasi Z, nyatakan generasi Z ni dengan membayar gaji, meningkatkan gaji tahunan berdasarkan berapa lama mereka duduk dengan kita akan menyebabkan mereka akan memotivasi untuk bekerja lebih, ataupun generasi sekarang dah berubah kan, sebab mereka bermain dengan game kan, mereka nak token, mereka nak buat kerja mesti ada ada orang kata penghargaan berdasarkan pada prestasi-prestasi kecil-kecil yang mereka buat. Macam mana itu semua konsep yang maknanya konsep pembayaran, konsep benefit pada pekerja itu perlu dinilai sesuai tak dengan zaman-zaman sekarang, ataupun ada lagi perkara-perkara lain yang kita kena buat supaya dia boleh serasi dengan pemikiran kehidupan generasi-generasi sekarang kan. Generasi Z lain, generasi kita akan berfaham generasi Alpha, generasi Beta, lain cara mereka berfikir. So sistem pembayaran gaji kadang-kadang kena sama dengan mereka kan. Setengah tu mereka nak gaji basic tapi mereka nak penghargaan. Maka bila banyak aja penghargaan, allowance sana, allowance sini, token sana, token sini, tukar pula token tu daripada kecil-kecil, daripada poin-poin tukar pada duit kan, mereka suka seperti begitu. Adakah itu akan menyukakan mereka? Yang tu kita kena kaji kepada syarikat-syarikat yang ada kerja-kerja yang muda-muda macam McD, KFC, Domino, macam mana mereka buat perkara tersebut, macam 7-Eleven kan, macam mana mereka boleh mengekalkan pekerja mereka dalam keadaan yang begitu. Kalau kita membuat kajian seperti ini, sebab kita bisnes kecil, kita membuat kajian pada syarikat-syarikat yang begini akan memberikan idea kepada kita untuk kita menyediakan satu konsep compensation pada pekerja yang akan menarik pekerja untuk bekerja dan bertahan dengan kita. Itu yang 38. Yang 39 adalah apakah particular benefit mereka. Kalau kita susun perkataan benefit-benefit yang kita nak bagi semua ini, adakah dia memberi impak kepada produktiviti, mana pekerja puas hati dan pekerja akan bekerja lebih bagus dan produktiviti akan bagi naik lah. Ataupun apakah benefit-benefit yang kita nak bagi pada pekerja ini akan memberikan efektif yang cukup bagus pada pembangunan pengeluaran, pembangunan syarikat, pembangunan profit. Maknanya daripada soalan 28, soalan ke-40 ini sebenarnya mengajak kita membuat analisa kepada pekerja kita, apakah yang perlu kita buat kalau kita nak retain mereka, apa-apa yang kita perlu tahu kalau mereka nak berhenti pada kita kan. Sebab dalam dunia pembangunan sumber manusia ini dia sentiasa berubah daripada masa ke semasa, kerana dia mengikut trend-trend perubahan-perubahan utama. Bila kita dah semakin masuk pada teknologi, perkembangan kita yang cukup berlainan kan. So bila zaman COVID ni lagi banyak trend-trend yang akan berubah, dengan berkaitan dengan pemikiran pendidikan manusia, juga pendidikan pekerja kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di kali yang akan datang dalam strategi pengusahaan manusia. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.